Contoh tuan-tuan doa kan, contoh tuan-tuan doa. Tuan-tuan kata, ya Allah, ya Tuhanku, saya sakit, saya demam, tolonglah sembuhkan saya dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kemuliaan Rasulullah, tolonglah saya ya Allah. Ada ulama kata boleh minta dekat Allah dengan kemuliaan Rasulullah, ada kata boleh, khilaf. Tuan-tuan, dalam klip keratan video yang orang hantar mai yang saya tengok tu, dia kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, kononnya ada hadis dalam 6 hadis tu. Tanya dekat Rasulullah, kalau Rasulullah wafat nak buat macam mana? Lepas Rasulullah wafat, sebab kalau masa Rasulullah hidup, apa-apa masalah pergi jumpa Rasulullah lah. Kalau Rasulullah wafat, Rasulullah kata kalau dia wafat, selepas dia meninggal, datangilah kubur atau makam Rasulullah dan peganglah batu nisan. Makam Rasulullah tu, pegang batu nisan tu, tolonglah kami Rasulullah, tolonglah kami Rasulullah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Rasulullah, bukan ya Allah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Dia kata adalah hadis, 6 ulama hadis. Lepas tu dia tambah lagi, nak bagi syakal lagi, nak bagi nampak apa dia benda tu kuat. Dia kata apa? Bukan sahih biasa-biasa ni. Dia hasan dak lah. Bukan sahih biasa-biasa, muttafaqun alaih. Tahu tak apa dia tu muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih tu, dia katalah disepakati oleh semua ulama. Maka dengar-dengarlah makcik belakang tu, boleh. Soalan yang pertama, dia kena bertanggungjawab pasal dia dakwah. Siapa yang dakwa dia kena datangkan bukti. Dia tak boleh kata, kalau hang tak tahu, hang lah cari. Tak, dia dakwa. Bukti itu di atas orang yang mendakwa. Dia kena datangkan hadis yang dia kata ada dalam 6 kitab. Ada dalam Bukhari, Muslim, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam An-Nasai, dalam Ibnu Majah. Dia kena buat main. Mana hadis itu? Mana? Pasal itu bahaya orang awam ni. Mereka dihamburkan, dicerita benda-benda tu. Orang tak tahu. Dia kena jawab, di mana? Itu satu. Yang kedua, dia kata hadis itu sahih. Muttafaqun alaih, disepakati oleh semua ulama. Siapa pi habaq kat dia tak tahu. Atau dia pi baca mana. Saya cek balik muttafaqun alaih. Kok-koklah kita silap faham selama ni. Muttafaqun alaih merujuk kepada hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apabila orang sebut Bukhari Muslim, ada beberapa orang guna. Antaranya syaikhan, 2 orang syekh. Diriwayatkan oleh 2 orang syekh. Siapa dia 2 syekh tu? Satu lagi duk kira syekh kita pula. 2 orang, kalau dia kata dalam riwayat tu diriwayatkan oleh 2 orang syekh, dia merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang dia sebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang dia guna muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, daripada mereka ambil daripada jalan mari sahabat yang sama. Dia agak ni lah kita nak boleh faham kan. Maksudnya katalah daripada Abu Hurairah. Al-Imam Al-Bukhari ambil hadis tu daripada An Abi Hurairah. Imam Muslim ambil daripada siapa?
Abu Hurairah juga. Jadi mereka ambil daripada sahabat yang sama. Sahabat nama apa? Abu Hurairah. Bukhari ambil daripada Abu Hurairah. Muslim pun ambil daripada Abu Hurairah. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah ataupun daripada sahabat lain. Buh nama sahabat siapa? Tuan-tuan boleh buh lah sahabat. Tapi dua-dua ambil pada sahabat yang sama. Itu disebut muttafaqun alaih. Disepakati kesahihan di atasnya. Artinya Bukhari Muslim sepakat ambil daripada sahabat. Tapi kalau Bukhari ambil daripada Abu Hurairah, Muslim ambil daripada Anas bin Malik, dia tak panggil muttafaqun alaih. Kawan ni disepakati oleh semua ulama. Amboi, nak tomeh pun padan patutlah. Tauk bawang sikit saja, tapi api tu macam cakotiau. Cung. Hang nak goreng apa? Goreng telur mata kebau ya. Tapi dia punya tomeh tu macam nak goreng udang galah. Masalahnya presentation dia tu, dia punya ceramah tu, dia punya sebutan tu, dia punya tutur kata tu, bahasa tu boleh menipu dan memperdaya orang. Sebab itu dia kena buktikan. Mana hadis ni duduk dalam Bukhari dan Muslim. Pasal tuan-tuan ni saya nak sebut ni. Pertama, minta dekat Rasulullah ni berat tau. Yang orang bincang ni, contohlah satu orang pergi dia kata ya Rasulullah, dia kata ya Allah, tolonglah saya dengan berkat Rasulullah. Yang tu ada khilaf. Yang tu ada khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Dengan apa? Ya, contoh tuan-tuan doa kan, contoh tuan-tuan doa. Tuan-tuan kata ya Allah ya Tuhanku, saya sakit, saya demam, tolonglah sembuhkan saya dengan berkat Rasulullah. Dengan berkat kemuliaan Rasulullah, tolonglah saya ya Allah. Ada ulama kata boleh minta dekat Allah dengan kemuliaan Rasulullah. Ada kata boleh, khilaf. Tapi ni ya Rasulullah. Sedangkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Nabi bagi tahu dekat siapa dia? Tu yang kita pelik. Nabi bagi tahu dekat Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat Tirmizi lain. Nabi kata apa? Ya ghulam, wahai budak. Abdullah ibnu Abbas kata aku duduk di atas belakang dia. Nabi kata ya ghulam, wahai budak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau nak minta tolong, kau minta tolong dengan Allah. Wa idista'anta fasta'in billah. Bila kau ada benda yang susah, benda yang payah, masalah apa, kau isti'anah dengan Allah, bukan dengan aku. Tu Nabi kata dalam riwayat Tirmizi. Tiba-tiba mai kita, Rasulullah kata mai kubur aku pergi duk hinggut nisan tu, pegang nisan ni. Ya Rasulullah tolong. Sedangkan Al-Abbas cerita kan musim kemarau. Masa Nabi hidup, hujan tak turun, depa pergi jumpa Nabi suruh doa. Selepas Nabi wafat, hujan tak turun, depa tak pi kubur Nabi. Depa tak pi kubur Nabi, tuan-tuan. Macam kita kemarau ni, zaman Nabi berlaku kemarau, depa pi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, habis mati semua pokok-pokok, habis mati semua lembu kebau, binatang semua mati, tolong doa. Rasulullah duduk atas mimbar, ya Allah turunkan hujan, turunkan hujan. Anas bin Malik kata, tak dan habis doa, hujan turun. Madinah basah. Lepas Rasulullah wafat, kemarau pada zaman Umar. Pada zaman Umar kemarau. Depa pergi mana? Depa pergi mana? Depa tak pergi kubur Rasulullah. Depa pergi bertemu Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Depa kata, dulu kami pergi kat Rasulullah, minta kat Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah wafat. Orang yang paling keturunan keluarga Nabi, orang saleh, tolong doa. Al-Abbas doa. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Mereka kau ni dia punya pusing, dia punya kona, dia punya kepak. Ini bahaya. Kerana dia melibatkan apa? Dia melibatkan akidah. Kita doa ajak siang malam pagi petang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa idza sa'alaka, ni kita nak masuk bulan Ramadan ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quran kata, apabila kamu nak minta, bagi tahu kepada mereka Muhammad, apabila mereka bertanya tentang Tuhan, bagi tahu aku dekat dengan mereka, mintalah kepada aku akan penuhi permintaan mereka. Allah sebut dalam Quran, tak
ada yang suruh minta kat Rasulullah ni. Tiba-tiba ada dalam Bukhari dan Muslim. Sedangkan tuan-tuan, golongan dahsyatnya kawan ini apa dia? Golongan yang kata boleh minta kepada orang kata apa orang mati ke bekat Rasulullah apa semua ni pun tak guna hadis yang dia kata ni. Hadis hinggut nisan ni. Hadis pergi minta, pergi pegang batu nisan Rasulullah ni, depa pun tak guna, depa guna hadis orang buta, depa guna hadis-hadis lain. Tak pernah dengar lagi hadis ni. So dia kena datangkan bukti. So dakwaan ni berat. Dia telah mendakwa sesuatu. Bila dia kata hadis, artinya dia menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah. Dan bila dia menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah, dia kena buktikan. Kalau tidak, dia termasuk di dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap sesuatu berdusta yang aku tak kata, dia pi kata. Nabi tak kata, dia pi kata, Nabi kata. Siap tempat duduk dia dalam neraka. Hadis Muslim. Bukan main-main. Kalau dia kata dalam ceramah dia, Tok Syekh saya kata kalau ada masalah apa, pilah kubur Nabi. Tok saya kata, pilah kubur Nabi. Pak menakan saya kata, pilah kubur Nabi. Tak ada siapa pun duk kalut. Tapi bila dia kata Rasulullah kata ke Abdullah ibn Abbas, dia kena buktikan hadis tu duduk mana. Dia tak boleh pula kata, hadis tu tak ada dalam buku, hadis tu tak ada dalam kitab, hadis tu ada dalam dada para ulama. Muka duk kira dada lingkup agama ni.